Baik, masih lagi bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Memandangkan masih lagi hari-hari terawal dalam tahun 2017, pasti ramai yang menyimpan azam untuk melakukan sesuatu yang lain daripada yang lain untuk tahun ini. Mungkin ada yang nak, macam tadi, ada yang nak berbasikal ke, ataupun nak jadi usahawan, ataupun nak menjadi seorang pesilat. Tak mustahil juga. Jadi cerita tentang silat, sebenarnya kita nak berbicara dengan dua orang tetamu pada hari ini, iaitu mengenai persatuan ataupun pertubuhan silat gayung Malaysia. Kita ada di studio bersama dengan yang di-Pertuanya, iaitu Datuk Adi Wijaya Abdullah, dan juga Setiausaha Agung bagi Pertubuhan Silat Gayung Malaysia bersama dengan Haji Sulih Udin bersama di hujung sana. Baik, dua tetamu ini pastinya pagi-pagi begini saya rasa tidak asinglah untuk kita berbicara tentang silat ni, sebab orang yang silat ni biasa pagi-pagi dia dah bangun ya. Nak bersilat ni orang kata kena cergas ya, dan ada banyak lagi benda yang dia lakukan supaya sentiasa ada stamina. Cuma kita nak bercerita dahululah tentang pertubuhan ini, Pertubuhan Silat Gayung Malaysia. Mungkin Datuk boleh ceritakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas limpah kurnianya kita daripada Pertubuhan Silat Gayung dapat bersama ataupun di dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia, dan tidak ketinggalan pihak pertubuhan mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian RTM menjemput kami, dan begitu juga puan sebagai pengacara yang kita hormati. Pertubuhan Silat Gayung Malaysia telah diwujudkan sejak ataupun dikembangkan silat gayung ini since tahun 1940-an lagi oleh Allahyarham Datuk Mio, mengembangkan ilmu persilatan ini hinggalah didaftarkan secara sah pada tahun 1963 dengan kerjasama seorang negarawan iaitu Datuk Onn Jaafar. Dan sehingga kini silat gayung berkembang pesat. Cuman ada beberapa perkara-perkara yang kita tengok untuk diperbaiki bagi tahun 2017 ini. Namun begitu, kita tetap mengusahakan untuk mengembangkan dan berusaha sebaik yang boleh demi untuk meneruskan warisan orang-orang Melayu. Dan pada tahun 1991, bertepatan pada 23 Jun, Allahyarham telah pulang ke rahmatullah. Jadi sebelum Allahyarham Datuk meninggal dunia, beliau ada mewasiatkan untuk ada mengatakan bahawa setelah pemergiannya tidak ada lagi maha guru kecuali anak lelaki beliau, zuriat dia. Tetapi untuk pengetahuan semua di luar daripada studio ini, bahawa Allahyarham tidak mempunyai anak laki-laki, yang hanya ada dua orang anak perempuan. Satu, Siti Aisyah, telah pun meninggal dan dimakamkan di Johor Bahru, dan seorang lagi Siti Fazilah. Tetapi dalam masa sama, Allahyarham tidak pula mewasiatkan anak perempuannya itu untuk meneruskan perjuangan ataupun pentadbiran silat gayung yang ada. Jadi maka itu kita telah pun Allahyarham semasa belum meninggal telah melantik 3 orang, iaitu seperti Allahyarham Haji Razali bin Saleh, Haji Ahmad Lazim, dan juga Puan Siti Kalsum. Mereka ini yang bertiga inilah yang ditugaskan untuk meneruskan kesinambungan perjuangan. Tetapi malangnya juga ketiga-tiga dia telah meninggal dunia. Maka mau tak mau kita harus mengusahakan menggunakan perlembagaan Pertubuhan Silat Gayung yang ada ni untuk dilantik 7 orang pemegang amanah bagi meneruskan pentadbiran Majlis Guru Latih dan juga adat istiadat dalam Pertubuhan Silat Gayung Malaysia sehinggalah ke saat ini. Baik.
Dan kalau kita lihat sekarang ini, perkembangan silat itu sudah semakin berbeza daripada dulu. Kalau dulu dia mungkin dijadikan sebagai satu elemen untuk mempertahankan diri. Sekarang sudah dikomersialkan. Ada banyak perkara yang boleh dilakukan dengan silat. Mungkin Cik Sulia boleh terangkan, melihat kepada keadaan semasa, silat sebagai usaha untuk menyatu padukan sesama ahli dan juga masyarakat, dan pada masa yang sama dijadikan sebagai satu elemen untuk kebersatuan. Jadi macam mana? Terima kasih. Sesungguhnya silat itu bolehlah dibagi kepada dua. Satu silat Slivers yang dikendalikan oleh pertubuhan-pertubuhan. Dalam masa yang sama kita juga ada silat olahraga. Mungkin yang diperkatakan tadi boleh di-commercialize tu mungkin merujuk kepada silat olahraga itu sendiri. Kerana kalau kita lihat di Malaysia, atas tanggungjawab Pusaka Malaysia, Persekutuan Silat Kebangsaan telah berjaya membentuk pasukan silat olahraga negara kita yang begitu mantap sekali. Sebagai contoh, di kejohanan dunia, silat dunia di Bali baru-baru ini, Malaysia memperoleh 3 emas, 3 perak dan 3 gangsa. Yang akhirnya bila saja pesilat itu berada pada tahap dunia, kita ambil contoh di negeri Terengganu, telah pun memberi pengiktirafan kepada pesilat Siti Rahimah dan juga Razak untuk menerima insentif yang cukup besar. Difahamkan 16,000 dan 1 lot tanah. Jadi kalau kita lihat kat situ, dalam konteks olahraga, dengan jelas menampakkan bentuk komersialisasi itu sendiri, sebab ia berbentuk sukan. Tetapi dari sudut silat Slivers, ia kekal sebagai satu perjuangan untuk menyatakan silat itu sebagai warisan bangsa kita dari masa sekarang hinggalah bila-bila. Saya kira itulah. Saya melihat Cik Sulia seorang ahli yang setia, sampaikan di dalam studio masih lagi menggunakan tag nama ahli. Saya percaya itu adalah tag nama untuk ahli Persatuan Silat Gayung. Cuma kalau kita lihat penyertaan daripada anak muda sekarang ni, ramai yang mungkin melihat silat ini lebih banyak disertai oleh golongan yang lebih dewasa. Cuma dari persatuan sendirilah, pertubuhan sendiri melihat bagaimana penyertaan ataupun keterlibatan golongan muda kalau kita lihat keahlian yang ada dalam Pertubuhan Silat Gayung Malaysia ketika ini. Alhamdulillah. Setakat ini kita mempunyai keahlian seramai 80,000 orang yang masih aktif. Dan penyertaan generasi muda ini memang kita harapkan bukan hanya orang kata yang berumur, tetapi generasi muda. Sebab silat gayung bersita-cita sangat. Bersita sangat untuk membantu kerajaan mengurangkan gejala-gejala sosial yang ada di tanah air kita. Dan kita mengaku bahawa kita tidak dapat menghapuskan gejala sosial di tanah air, tetapi kita dapat mengurangkan gejala sosial itu daripada Pertubuhan Silat Gayung Malaysia. Sebab kita beranggapan kalau seseorang ahli itu berlatih silat, maka masa itu tidak terluang untuk mereka lepak-lepak di tepi jalan ataupun mengambil motosikal menjadi mat repit dan sebagainya. Yang inilah yang kita buat di dalam pertubuhan. Dan dalam pertubuhan kita pun seperti mana yang saya katakan tadi adalah berteraskan kepada keislaman. Maka kita lebih menggalakkan mereka ni memegang apa yang diajar oleh Islam. Bukan kita nak ambil alih tugas dan tanggungjawab sebagai badan Islam tu, tetapi kita membantu untuk apa dipanggil itu mengurangkan ataupun memantapkan lagi jiwa mereka sebagai seorang Islam supaya tidak terbabit dengan gejala-gejala yang tidak diingini oleh kita. Ibu bapa pun saya percaya mereka pun mengharapkan anak-anak mereka tu supaya menjadi generasi yang baik, generasi yang tidak ada melepak-lepak dan sebagainya, tidak terbabit dengan gejala-gejala sosial seperti mana kita ketahui pada masa ini. Dan kesempatan ini juga saya mengharapkan agar ibu bapa yang ada di luar sana tu lebih menggalakkan anak mereka untuk menceburkan diri di lapangan silat. Walaupun mereka mungkin beranggapan bahawa silat ni dan sebagainya gitu gini gitu, tetapi mereka boleh memilih apa silat yang mereka ada. Kita di dalam Malaysia ni seperti mana yang kita ketahui bahawa Perdana Menteri telah pun mengisytiharkan bahawa seni silat adalah seni mempertahankan diri negara. Maka itu saya rasa
dengan ada pengisytiharan itu, maka kita sebagai rakyat yang setia kepada negara kita, cubalah menggalakkan anak-anak kita tu supaya mempelajari ilmu persilatan. Silat boleh mendidik seseorang untuk lebih berdisiplin. Dengan cara yang demikian, mereka bukan saja apabila bersilat ataupun di gelanggang, tetapi dalam kehidupan. Mungkin anak-anak muda sekarang kalau dah mulakan di sekolah, jadi bagaimana Haji? Saya ingin merujuk terus kepada fungsi dan peranan Pertubuhan Silat Seni Gayung Malaysia. Di peringkat awal nak menjadi ahli, kita dalam pertubuhan menyediakan satu yang kami panggil sebagai Majlis Pelimau Tapak. Untuk membolehkan dia menjadi ahli dari segi borang. Tapi nak membolehkan dia menjadi anak gayung dan bersilat, dia kena melalui nilaian budaya, iaitu Majlis Pelimau Tapak itu sendiri. Maka kesan daripada nilai budaya ini, satu, kita dapat rasa bahawa kesetiaan dan kepatuhan kepada guru silat itu berlaku. Kalau itu berlaku, dia juga berlaku kepada kedua ibu bapanya. Betul. Jadi kalau kita lihat dalam konteks 50 tahun Majlis Anugerah Olahragawan dilakukan. Pada tahun lalu, 2016, olahragawan daripada silat, Al-Jufri, 3 kali menjadi juara dunia, dipilih sebagai olahragawan. Jadi kalau kita lihat dekat situ, silat masa kini bukan lagi orang kata bertaraf dulu-dulu, tetapi dia juga boleh mengangkat martabat pesilat itu sendiri. Yang saya kira kalau benar-benar ibu bapa melihat bahawa sukan silat ini ada lebihnya. Kalau katakan contoh ya, kita bermain bola sepak, dia berbola sepak saja. Okey, berpendapatan bola sepak. Tetapi dalam silat, dia ada silat seliwers tadi. Jangan lupa. Yang itulah yang akan memantapkan personaliti pesilat itu sendiri instead of dia silat olahraga. Jadi kalau kita lihat di situ berlaku gabungan dalam dirinya yang cukup harmoni, cukup bagus, tapi berupaya juga untuk meneruskan kehidupan di dunia moden ini sendiri sebagai olahragawan. Dan pastilah dekat situ ada bonus-bonus yang diterima. Jadi kita berharap kepada ibu bapa khususnya janganlah orang kata terlalu memperkecilkan silat masa kini. Jadi sebenarnya silat itu sekarang pun sudah berubah mengikut waktu. Betul sangat. Dan sudah dikomersilkan seperti mana dikatakan tadi. Jadi saya rasa tidak ada yang menjadi halangan untuk ibu bapa membenarkan anak-anak terlibat dengan silat. Baik, terima kasih kepada Datuk dan juga Haji kerana bersama dengan kami dari Pertubuhan Silat Gayung Malaysia. Kita nak saksikan satu persembahan silat ya. Sebentar saja lagi, cuma kita harapkan semoga mereka yang ingin terlibat supaya boleh di manakah nak mendapatkan maklumat ataupun kalau nak jadi ahli? Boleh buka ringkas? kita punya offsite. Dan sana kita ada tu. Dan kita ada rumah Wisma Gayung di Jalan F Kampung Pandan. InsyaAllah sana kita ada pun setiap malam Jumaat malam Sabtu Melahad kita ada latihan. Baik, pesilat kita sudah bersedia agaknya? Okey, jadi untuk itu kita sama-sama saksikan persembahan daripada Pertubuhan Silat Gayung Malaysia.
Malaysia.